Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang. Hari ini kami akan bertanya tentang mental disorders atau gangguan mental. Okay, next. Okay, grup member ni adalah adik kumpulan saya. Jadi daripada saya Nur Aisyah binti Syamsul Kamal dan rakan saya Anissa Fahana binti Abu Hassan. Okay, next. Okay, kita maksud the stigma of mental disorder. Stigma ni maksud dia pandangan masyarakat. So ramai orang dia beri reaksi yang berbeza kepada orang yang ada mental disorder berbanding kepada orang yang ada penyakit fizikal. Mostly orang akan rasa simpati terhadap orang yang ada physical illness daripada orang yang ada mental disorder sebab simptom dia pun boleh nampak macam orang yang ada physical illness ni kan macam cacat. Macam tadi yang group sebelum ni kata pasal intellectual disability tu, biasa stigma dia stigma ni terjadi daripada bias, distrust, stereotype, fear and embarrassment. Orang yang ada mental disorder selalunya dia susah nak dapatkan pekerjaan yang boleh bagi efek kat dia, macam contoh dia akan rasa tak asing dan rasa tak berguna. Okay, lepas tu public opinion dia berubah melalui masa. Macam sekarang ni orang bagi pandangan kata macam pandangan orang terhadap mental disorder lagi tinggi, lagi kuatlah daripada 50 tahun yang akan datang, 50 tahun yang dulu, sebab orang yang ada mental disorder ni dia bertanggungjawab ke atas keadaan dia sendiri. Lepas tu sistem percayaan kepada orang yang ada mental disorder telah diasingkan daripada orang yang ada physical illness, dan orang yang ada mental disorder ni orang awam kata macam dia ni ganas dan tak boleh dijangka. Okay, next. Okay, psychiatric view of mental disorder. Penama psychiatrist ni dia petikailah kata mental disorder ni boleh terjadi daripada fizikal atau sekeliling mereka. So even orang yang normal pun boleh dapat tingkah laku gangguan mental ni, macam contoh dia halusinasi, fobia dengan depression. Okay, next. Ada Psychiatric Diagnosis Manual, American Psychiatric Association 1994. Dia telah buat satu manual lah, nama dia Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder for Addiction, bersingkatan DSM-4 tu, untuk bagi limitkan perbezaan pendapat dalam definisi dan mewujudkan kriteria yang boleh dipercayai untuk diagnosis yang lebih tepat. Pada late 1985 DSM-3R pula, sebelum DSM-4 tu ada, kita ada DSM-3R. Dia propose satu penyakit lah, macam kata dia pun nak kata logo ni adalah satu penyakit, tapi satu feminist leader ni protes sebab dia kata bila orang anggap logo ni penyakit, so dia akan menimbulkan kegilaan kepada program macam tu. Okay. Lepas tu many psychiatrists remain tak puas hati dengan ciri-ciri DSM ni sebab DSM-4 dia bagi dia kena pasti dua different kind of depression, major depression dengan depression, tapi benda dia pun susah untuk kena pasti simptom dengan rawatan untuk depression tu. So yang kedua, dia tak provide pengetahuan yang berguna tentang causes, natures dengan cures for most of the mental disorders. Okay, next. Okay, organic mental disorders. Organic disorders trace their origins to the identifiable organic or physiological problems. They include senile old age psychosis such as Alzheimer's disease, paralysis caused by syphilis, and alcoholic psychosis. Such psychosis resulting from alcoholism, while classified as organic, do not result from definite physical causes. So, ada 3 dalam organic mental disorders ni: senile,
diaresis dengan alkoholik. Sini ni dia old age, macam dia disebabkan oleh penyakit macam waktu umur macam Alzheimer. Okay, next slide. Kat sini kita ada contoh-contoh functional mental disorders. Functional mental disorders ni dia menarik perhatian pakar sosiologi. So ada 4 je. Dalam DSM-4 tu dia bagi 4 jenis functional mental disorders. Kita ada minor disorders, manic depressive behavior, paranoid behavior dengan schizophrenia. Kita payah ni nanti boleh baca sebab dia mudah je dan semua orang tahu dia. Okay, next slide. Okay, problems of definition. Okay, ada beberapa masalah dalam definisi yang macam orang ramai petikai. So, yang pertama kita ada statistical definition of mental disorder. Definisi statistik of mental disorder ni, contoh setengah mungkin mengukur kesihatan mental mengikut pernyataan statistiknya yang paling kerap tingkah laku dihadapi. Sama seperti takrifan statistik penyelewengan gagal sebab mereka abaikan norma. Jadi statistik definisi penyakit mental abaikan komponen tingkah laku. Konsep statistik gangguan mental tunjukkan apa yang orang lakukan, bukan apa yang mereka patut lakukan. Okay, next slide. Legal definition of mental disorders ni dia bergantung kepada psikiatris tu. Kalau psikiatris kata tingkah laku macam ni dia sihat dan normal, so kira benda tu boleh diterima oleh masyarakat dah. Tapi kalau dia kata benda tu yang sebaliknya, so kira benda tu jadi gangguan mental. Benda macam tu sukar untuk kita klasifikasikan sebab tingkah laku sihat dan normal kita tak tahu yang mana satu sihat dan mana satu normal macam tu. Tambah dengan masalah berkaitan definisi normatif dalam dan pertimbangan nilai. Okay, next slide. Okay, ni ada contoh dia, ada dua value judgment dengan normative definitions. Value judgments ni pertimbangan nilai. Penulis psikiatri terkemuka memajukan banyak perawatan untuk kesihatan mental, untuk bahagia, berfungsi tanpa halangan. Tapi benda ni bagi konsep yang keadaan kesihatan emosi sebagai setara untuk capai kesihatan mental. So, macam benda tu nilai tu under psikiatris tu je. Okay, tentu kita ada normative definisi. Redlich 1997 menganjurkan kaedah lain untuk klasifikasi klinikal bagi tingkah laku abnormal atau normal berdasarkan 3 kriteria sosiologi yang penting. Dalam satu budaya, tingkah laku itu boleh dianggap normal tapi tidak normal oleh pakar psikiatri. Seorang ahli sosiologi Perancis mengulas tentang garis buatan antara normaliti mental dan gangguan mental. Fungsi pakar psikiatri untuk cari sebab untuk laporkan mengapa penyakit itu terjadi, tetapi masyarakat yang putuskan siapa pesakit itu. Next. Okay, decision norms and societal reaction ni secara normalnya masyarakat ada definisi dia sendiri untuk mental illness. So benda tu akan berubah melalui zaman. Kalau dia tu macam open-minded sikit, so mental disorder tu kira mereka akan jadi lebih bersimpati lah terhadap orang yang ada mental disorder ni. Tapi macam sekarang kan zaman, tapi macam sekarang ni orang macam ada prejudice sikit. Okay, next slide. Stratifikasi sosial dan mental disorder ni ada gangguan mental berlaku dalam sosial kelas, perbezaan jantina, umur, bangsa dan etnik dan status perkahwinan. So, the epidemiological catchment area program dia buat satu survey yang mana provide most useful information about the distribution of mental disorders dalam bahagian-bahagian ni. Okay, next slide. Social class. So dia kata dalam social class ni orang yang kat social class yang ke bawah tu dia pun lebih senang untuk dapat masalah skizofrenia banding yang dekat atas. So dia pun
yang pada di sosial kelas ke bawah tu dia ada kadar 5 kali lebih tinggi untuk dapatkan skizofrenia berbanding orang yang ke atas. Okay, next slide. Okay, perbezaan jantina ni dia kata orang wanita lebih mudah untuk dapat mental disorders berbanding orang lelaki. Tapi yang wanita ni dia lebih rela hati untuk dapatkan pertolongan macam jumpa psikiatris apa tu daripada lelaki. Okay, next slide. Okay, umur ni dia kata dalam orang yang umur 18 ke 29 ni dia lebih mudah untuk dapat skizofrenia berbanding orang yang umur dia lebih tinggi. So overall young persons experience mental disorders of all sorts at higher rates than older people. Lepas tu dia kata orang muda ni lebih mudah untuk dapatkan mental disorder, macam-macam mental disorder berbanding orang yang lebih tua. Okay, next slide. Okay, race and ethnicity, dia kata casual surveys indicate that kata African Americans ada rate twice as high as that for whites. Jadi dia kata African American ada kadar 2 kali lebih tinggi untuk dapatkan skizofrenia berbanding orang putih. Sebab African Americans average younger and poorer than whites and they receive less education. Okay, next. Marital status ni secara overall dia nak kata macam orang yang tak pernah berkahwin, orang yang bercerai atau orang yang tak ada pasangan ni mudah untuk dapatkan mental disorder macam bipolar berbanding orang yang dah kahwin. Sebab orang yang dah kahwin ni dia ada strong marital relationship yang boleh bagi perlindungan daripada sumber-sumber stres dan bagi emotional support masa waktu sukar. Okay, next slide. Social stress in mental disorders. Okay, next. Social stress in mental disorders ni dia punya huraian je, nanti boleh baca lah, senang je. Okay, next slide. Okay, stress in modern life ni dia kata kehidupan moden bawa stres yang tinggi sampai sumber stres tu terlalu banyak untuk disenaraikan. So remaja boleh dapat stres dari berbagai sumber macam aktiviti sekolah, aktiviti gelap macam tu sekian. Orang yang adolescents ni boleh dapatkan stres dalam macam-macam sumber. Okay, next slide. Slide stress and anxiety. Interaksi sosial kerap mewujudkan situasi konflik yang ditandai dengan tekanan, terutama jika konflik itu mengancam imej diri, peranan atau nilai. Tekanan mereka peranan yang berlebihan dalam tingkah laku kompulsif neurotik di mana amalan seperti keaturan yang berlebihan dan idea obsesi membantu orang ramai untuk melegakan kebimbangan. Bagi tindakan, kata-kata dan pemikiran kompulsif boleh melegakan tekanan dengan berkesan dan kebimbangan, termasuk keasyikan dengan obsesi tertentu, mengetuk, mengira atau menyebut perkataan yang ditetapkan. Okay, next slide. Okay, stress in social situations ni tekanan dalam situasi sosial. Reaksi masyarakat terhadap bentuk tingkah laku neurotik tertentu yang ketara mungkin cenderung meningkatkan lagi tekanan dan kebimbangan dan seterusnya menambah masalah. Satu hipotesis menghubungkan gangguan mental terutamanya tidak mengganggu keupayaan untuk berfungsi dalam masyarakat dengan konflik dalaman yang tidak dapat didamaikan yang disebabkan oleh usaha gigih barangan materi dan penekanan persaingan dalam masyarakat pada industri masa kini. Sumber tekanan biasa seperti kesukaran ekonomi boleh membawa kesan kepada kedua-dua individu dan kumpulan. Kajian ini secara intensif menilai skizofrenia dan bukan skizofrenia dalam seorang wakil sampel suami dan isteri kelas sebahagian berumur antara 20 dan 39 yang tinggal di kawasan setinggan dan projek perumahan Esteria San Juan, Puerto Rico. Okay, masalah biasa dalam budaya Sepanyol Puerto Rico termasuk masalah cinta, misalnya wanita kepada partner seksual dan lain-lain dan perkahwinan, perbezaan antara standard yang dicapai dan yang diingini kehidupan, konflik dengan jiran dan hak privasi dalam projek perumahan. So ini kata di sini dalam situasi sosial ni orang ramai boleh dapat stres macam disebabkan oleh persekitaran dia macam tu. Okay, next slide. Stress as a preconditions of mental disorders ni, stres sebagai prasyarat untuk gangguan mental. Walaupun banyak bukti mengaitkan tekanan dengan banyak gangguan mental,
utamanya gangguan kecil. Soalan kekal tentang bagaimana orang beza melihat dan tidak bebas terhadap tekanan yang mendorong situasi. Setengah ahli teori cuba menerangkan bagaimana perubahan kehidupan boleh menggalakkan gangguan mental dengan mencetuskan proses dalam individu yang terdedah. Setengah orang mungkin sangat terdedah kepada kesan peristiwa kehidupan yang menimbulkan tekanan dan sama seperti tekanan berbeza dari budaya ke budaya, begitu juga dengan hasil tingkah laku itu perubahan dengan tingkah laku perubahan tekanan. Okay, next slide. Coping and social adaptation ni daya tindak dan penyesuaian sosial. Penyesuaian yang bertanya terhadap tekanan melibatkan beberapa langkah. Yang pertama, seorang individu memerlukan apa yang dipanggil keupayaan dan kemahiran mengatasi dengan tuntutan sosial dan alam sekitar. Sebarang penjelasan yang mencukupi tentang gangguan mental mesti mempertimbangkan interaksi tekanan dan kemahiran mengatasi individu. Hubungan perkahwinan secara khususnya boleh bertindak sebagai penampan yang penting terhadap banyak gangguan. Okey, itu saja daripada saya. Saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya akan membentangkan mengenai social work and mental disorder. Okey, menurut social science, for general theoretical perspective for examining mental disorder ada 4, iaitu yang pertama sekali itu yang dicakap as the product of some neurological or genetic disease. Okey, maksudnya dimasukkan batasan ini yang dibincangkan membenarkan menghilangkan kajian yang berkaitan dengan perspektif itu dari pembincangan bahagian ini. Walau bagaimanapun, mengiktiraf bahawa ahli sosiologi cenderung mengabaikan kekuatan mereka apabila mereka menafsirkan penemuan penelitian mereka sendiri dan perkembangan masa depan boleh memaksa pengiktirafan peranan yang kuat untuk menyebab biologi teknologi ini. Dan yang kedua tu ialah personality types determined through conditioning or learning experience. Psikologi ni dia mencadangkan mengenai gangguan mental ni kerana hasil jenis kepribadian itu ditentukan melalui pengalaman ataupun pembelajaran. Jenis ini kan mungkin memaparkan tingkah laku yang tidak sesuai dengan situasi tertentu dan kesennya pelbagai jenis hubungan interpersonal dan corak budaya boleh mencetuskan pengiktirafan sosial terhadap akibat sebagai gangguan mental. Contohnya bagi orang yang mungkin didapatkan kisah itu dari konflik mental ataupun kecelakaan seperti atau peristiwa traumatik dia pada awal kanak-kanak dulu. Untuk yang tiga iaitu pemimpinan yang lebih sosiologi, seorang mungkin melihat gangguan mental ini sebagai misalnya dalam istilah tingkah laku. Perspektif ini menganggap apa yang orang lain mungkin panggil penyakit mental sebagai sejenis tingkah laku yang ditarifkan sebagai orang kata menyimpang dan tidak boleh diterima oleh orang lain. Yang penting yang orang yang kini dikenal pasti sebagai kata bercelaru. Cara pemikiran ini mengaitkan gangguan mental dengan nilai dan keutamaan sosial yang beroperasi dalam sistem daya tertentu. Oleh itu, masyarakat mengukakan tafsiran gangguan mental ini sangat berubah dengan variasi yang besar berikutan perubahan dalam nilai budaya, jangkaan normatif dan keutamaan sosial. Yang keempat itu pula iaitu sosiologi dalam gangguan mental. Mungkin mencari masalah dalam peranan sosial, terutamanya ketidakupayaan untuk balik antara ataupun menyesuaikan diri dengan peranan society untuk mainkan peranan sebagai orang yang sakit mental ataupun berhutang tidak balik diri. Seorang memerlukan pemahaman tentang sifat dan prestasi peranan sosial untuk menilai penyelewengan itu. Prestasi peranan tidak mencukupi melanggar jangkaan normatif sekaligus meningkatkan keberangkalan bahawa masyarakat akan mengenakan sekata negatif. Next. Inability to chivalrous yang dalam nombor 4 itulah yang dia tidak boleh untuk nak bertukar peranan. Maksudnya orang yang mengalami gangguan mental ni kehilangan keupayaan untuk beralih dengan mudah atau sama sekali dari satu peranan sosial kepada yang lain. Satu pandangan menganggap skizofrenia sebagai individu yang mengalami masalah memainkan peranan yang diharapkan daripada mereka dalam hubungan sosial yang normal. Di bawah tekanan, mereka gagal untuk mengubah prestasi peranan mereka sebagai tuntutan situasi sosial. Dan psikopat ada menyatakan bahawa pandangan tentang dunia ini benar mereka melihat diri mereka sebagai objek sosial pusat, iaitu dalam konteks
pseudo community, iaitu khayalan yang merasinakan tafsiran mereka tentang penganiayaan dan tingkah laku biasa orang lain terhadap mereka. Okay, menurut Elliot 1972 itu berpendapat bahawa paranoid bertindak balas terhadap komuniti sebenar dan bukan kepada yang palsu atau fabrikasi sendiri. Okay, next. Okay, performing the mental disorder role. Okay, menurut Chef 1999 telah meneliti teori sociologi gangguan mental ini boleh menerangkan keadaan sebagai hasil daripada mainkan kerana sebagai orang yang kata gangguan mental ini, masyarakat menetapkan banyak jangkaan atau angkatan norma yang agak jelas untuk mengawal tingkah laku. Jangkaan ini membentuk peraturan ataupun norma kehidupan seharian. Chef juga berpendapat bahawa kebanyakan orang gagal mengenali penyelewengan mereka sendiri atau mengabaikan atau merasanakannya. Dan konsep pula gangguan mental tersebar melalui perbualan sehari-hari dan kandungan media massa. Dan rawatan oleh psikiatri, ahli psikologi, kaunselor boleh menguatkan lantaran label gangguan mental ini. Next. Okay, the explanation of mental disorder brings many advantage. Okay, pertama sekali ia mengambil kira kesan normatif gangguan mental, menggambarkannya sebagai menyimpang dengan wujud kepada norma. Yang kedua, ia memberi tumpuan kepada bagaimana orang menyedari norma ini dan yang berkaitan dengan tingkah laku gila itu. Dan yang tiga, iaitu menunjukkan pandangan menarik mengenai gangguan mental sebagai lanjutan aktiviti perangai biasa, hanya berubah kandungan peranak untuk menekankan tingkah laku yang diharapkan dari orang yang terganggu secara mental. Okay, perspektif ini tidak menafikan bahawa orang yang memaparkan gangguan masalah ini ia hanya mengenai pasti konteks sosial untuk mereka. Okay, next. Okay, dalam kritikan lain juga, dalam Kofilm 70 ada menegaskan bahawa gangguan yang nyata dan serius mendorong sebahagian besar pesakit psikiatri ke arah rawatan. Tiada label yang sebenarnya mengklasifikasikan mereka sebagai sakit mental. Dan menurut hujah ini, mereka kebanyakan keluarga menafikan penyakit mental ini pada orang tersayang sehingga mereka tidak lagi dapat mengelak daripada mengenalinya. Mana Goff mendapati bahawa sifat gejala psikiatri mempengaruhi tindak balas orang lain dengan lebih kuat dengan sikap keluarga pesakit itu. Lebih lagi, Goff telah menunjukkan bahawa bukti mengenai stigma walaupun masih jauh dari konklusif menunjukkan bahawa dengan kata masalah yang serius stigma sosial ini yang mereka alami adalah berkaitan secara langsung dengan status psikiatri semasa mereka atau ketidakkeberkasihan sosial umum daripada sejarah mereka sebagai pesakit di hospital mental. Okay, next. Okay, iaitu self-reaction and social roles. Okay, next. Okay, dalam ni setiap orang mengalami reaksi diri terhadap penampilan, status dan tingkah lakunya sendiri. Semua datang untuk membayangkan diri mereka bukan sahaja sebagai objek fizikal tetapi juga sebagai objek sosial menurut Shibutani 1986. Okay, dia cakap keupayaan universal konsep diri ini mainkan peranan penting dalam gangguan mental. Orang yang kata tidak bercelaru secara mentalnya boleh mengembangkan konsep diri dia yang menyimpang itu untuk mencerminkan kesukaran dalam hubungan interpersonal dengan lingkungan yang berterusan. Setengah mungkin kehilangan keyakinan dan menjadi sibuk dengan pemikiran mereka sendiri. Sementara yang lain, tanpa ada logik boleh menggunakan imej diri egosentris ini sebagai kejayaan besar atau kegagalan besar. Sebagai tindak balas kepada kesukaran yang berterusan dalam hubungan interpersonal, orang yang bercelaru mental ini mungkin belajar menggunakan reaksi diri dalam fantasi bermimpi mereka sebagai besar dari diri mereka yang sebenarnya untuk mengatasi konflik. Dan reaksi ini berpusatkan diri sedemikian menghalang keupayaan mereka untuk berkomunikasi dan untuk bercakap dengan orang lain yang membawa kepada kemimpangan yang lebih merisaukan terhadap diri mereka. Okay, next. Saya juga self-approach. Yang ini bersama dengan kesan sosial ini, tindakan seorang boleh mengakibatkan dia punya itu adalah untuk nak meyakinkan diri dia ataupun kata sebagai self kepada diri dia. Macam kadang-kadang mungkin diorang akan memuji diri dia atas apa yang telah mereka lakukan atau katakan, atau mereka mungkin merasa terganggu oleh tindakan mereka sendiri dan menegur diri mereka sendiri menghasilkan frustrasi dan konflik.
Dan orang yang lebih ahli dalam sektor seni kemudian boleh mengekalkan kehukuman diri ini kepada ekstrim dan tidak sihat dalam proses menginternalisasi kesukaran mereka dengan situasi sosial mereka, dan mungkin akan mewujudkan melodrama tragis di mana orang yang dituduh sendiri dia tertekan menyerang dirinya tanpa belas kasihan dalam bercakap dan fantasi bahawa kematian seolah-olah satu janji penebusan ataupun pelepasan. Okay, dalam gangguan mental ini, you sendiri mungkin menjadi begitu terpisah dari individu sehingga ia menjadi bukan objek sosial tapi objek psikik yang sesat untuk mutilasi dan hukuman. Okay, dalam bentuk naratif tertentu, macam ini boleh diteruskan setakat ini sehingga orang itu mungkin melupakan identitinya sendiri. Setengah pesakit, istilah dan amnesia datang untuk menyampai dengan peranan yang telah mereka mainkan subjek ini dengan kehidupan atau diri dengan yang lain. Okay, next. Okey, iaitu zygosphrenia. Okey, zygosphrenia saya macam rumuskan, diorang ni adalah orang yang selalu macam suka berhalusinasi dengan dunia mereka sendiri dan kadang tu mereka pun gunakan bahasa yang kadang kita pun tak faham apa yang diorang tu nak cakap kepada kita. Jadi mereka ibarat orang kata betul-betul berada di dunia sendiri dan bila kita berkomunikasi dengan dia pun macam susah untuk kita faham sendiri. Okey, next. Okay, culture influence the nature of self-reaction. Okay, sebenarnya budaya ni akan mempengaruhi sifat tindak balas diri. Dia bertindak kata baik agar kekuatan penekanan ataupun terhadap kejayaan material dan persepsi kewalan individu terhadap peristiwa yang mempengaruhi diri sendiri. Satu kajian telah melakukan kecenderungan bagi sakit mental asal-asal untuk melihat label sakit mental dan istilah yang kata agak ajaib lah orang kata. Dia bertindak balas terhadap kuasa label itu dan proses yang mendagangkan kuasa itu kepada individu. Iaitu ini menurut Rothenberg 1975 dan kajian mendapati bahawa pesakit dari latar belakang budaya barat sebaliknya cenderung bertindak balas terhadap label sebagai petunjuk pesan mereka sendiri dari kumpulan mereka atau konsep diri mereka. Dan pesakit barat telah mengembangkan konsep diri sebagai orang yang sakit. Okay. Disebabkan perbezaan budaya ini tidak menjelaskan semua perbezaan dari segi diri dan gangguan mental serius seperti schizophrenia psikotik nampak menunjukkan jalan yang sama dalam beberapa budaya yang berbeza secara luas, menunjukkan bahawa ajaran budaya mungkin kekal dalam beberapa hal sekurang-kurangnya untuk maladi ini. Itu menurut Murphy 1982. Okay, next. Okay, iaitu eating disorder, gangguan makan. Okay, next. Next. Okay tak? Okay, eating disorder. Okay, eating disorder ni adalah gangguan makan yang selalu orang kata jadi dekat orang yang selalu nak orang kata nak badannya langsing, jadi mereka akan melakukan banyak perkara supaya mereka akan kelihatan kurus sebab orang kata keadaan sekeliling pun akan memaksa mereka untuk kurus. Kalau kan selalu kata kalau kurus ni mesti cantik, kalau yang badannya besar ni macam tak, sebab tu dan menyebabkan mereka ni untuk ada masalah dalam pemakanan ni, iaitu ada penyakit bulimia ataupun anoreksia. Okay, seterusnya. Okay, social dimension of eating disorder ni, okay, istilah yang gangguan makan ni merangkumi pelbagai tingkah laku yang berkaitan dengan corak memakan makanan. Okay, pada masa ini anoreksia ataupun bulimia ini mungkin akan orang kata kita bincang orang banyak bincang lah mengenai semua gangguan tersebut. Sebab anoreksia ni mendorong orang untuk nak lapar dan tujuan makan semula kecil pada masa-masa yang jarang berlaku. Manakala bulimia ini adalah orang kata corak episod makanan yang ditandai dengan penggunaan makan yang cepat dan masa yang singkat. Kan bulimia ini
mencermati tingkah laku ini dengan sama ada muntah paksa ataupun penyalahgunaan dalam usaha untuk mencegahkan ikan berat badan yang ditakuti yang sebenarnya akan disebabkan oleh tingkah laku untuk makan secara banyak. Okay, next. Okay, bulimia. Okay, yang saya just mention bulimia ni, dia adalah sejenis yang orang kata ni lah, bulimia ni kita nak makan tapi sebab dia takut untuk gemuk, so dia akan makan lepas tu dia akan muntah balik kerana benda tu taklah digest sangat dalam perut dia kan. Jadi benda tu akan berbahaya lah pada diri dia sebab orang kata tak dapat sumber orang kata makanan dalam diri dia. Padahal cara diet yang orang kata nak elok tu bukan yang dengan cara anoreksia atau bulimia ni. Kita boleh je makan makanan seimbang, lepas tu kita boleh orang kata buatlah senaman apa sikit kan untuk mendapatkan berat badan yang ideal. Okay, dan bukan yang dengan cara salah bulimia ni ataupun anoreksia. Okay, next. Okay, eating disorder ni sebenarnya kerana gangguan makan ni seolah memberi kesan kepada individu. Ada yang mungkin hanya mencari sebab-sebab individualistik untuk keadaan ini. Okay, pakar-pakar psikologi telah mengenai pasti beberapa keadaan psikologi yang berkaitan dengan gangguan makan termasuk rendah diri dan perasaan tidak berdaya. Ini menurut Shapiro, Blinder, Hartman and Pita 1993. Dia walaupun terdapat dimensi psikologi untuk gangguan makan ini, ahli sosiologi lebih sering menganalisis tingkah laku ini dari sudut pandangan lain dengan menyatakan bahawa gangguan makan mengikut corak yang dipenuhi secara sosial dan bukannya muncul secara lawak. Mereka memberi kesan kepada wanita lebih kerap daripada lelaki dan wanita yang lebih muda lebih kerap daripada wanita yang lebih tua. Okay, next. Okay, seterusnya iaitu social control of mental disorder. Okay, next. Okay, setengah orang mungkin mengenali gangguan mental mereka sendiri secara sukarela mendapat bantuan masyarakat masa rawatan secara sukarela kepada orang lain. Okay, dalam dua kes ini, bantuan itu datang dalam rawatan pesakit luar yang ditadbir oleh pakar psikiatri individu, ahli psikologi atau pekerja sosial rawatan yang sama di klinik, psikiatri komuniti atau penjaga kediaman di hospital tempatan atau hospital mental. Okay, kebanyakan rawatan sukarela berlaku dalam sekitar hospital mental. Setelah meluas, rawatan pesakit dalam hospital mental ini akan lebih besar dan menurun dengan dadak dalam beberapa dekad kebelakangan ini disebabkan oleh bangunan-bangunan tempatan sukarela untuk pesakit rawatan masyarakat gangguan mental. Okay, next. Okay, mental hospital iaitu walaupun hospital mental ni yang bahasa ini mereka telah kehilangan populariti sebagai alternatif rawatan sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Okay, selama berabad, masyarakat secara tradisional menangani gangguan mental yang ketara dengan menghukum atau mengasingkan orang terjejas atau kedua-duanya sering menundukkan orang yang mengalami gangguan mental kata mental kepada rawatan yang teruk dan bahkan kejam. Okay, bermula pada abad ke-18, orang ini menghadapi kurungan di institusi yang dikenali sebagai suaka gila ataupun lebih sopan kita panggil sebagai hospital mental lah. Okay, Rosman 1971 telah menjelaskan bahawa pakar psikiatri pada masa itu mengaitkan kegilaan dengan kekuatan sosial yang huru-hara yang menyeratkan bahawa perintah disiplin dan kestabilan sosial akan menghasilkan kesihatan mental. Oleh itu, sebabkan untuk membawa disiplin kepada mereka yang punya gangguan mental ini, psikiatri untuk membiaya awam untuk membina orang kata hospital mental ni pada tahun 1860, hampir 85% daripada 33 negeri Amerika Syarikat ketika itu telah dilakukan. Okay, lepas tu pada orang kata tahun 96, populasi rumah sakit mental ni mula merundum dengan penurunan jumlah pasien yang telah mempercepat mereka pada tahun 1995 dan menjelang tahun 1981, mental negeri menempatkan 125,000 pesakit dalam kes tersebut 1997 dan penurunan 78% dari tahun 1955. Okay, pada awal tahun 1990-an, kira-kira 115,000 pesakit tinggal di hospital tersebut. Dan angka itu telah menurun lagi pada awal abad ke-21 kerana kurang daripada 80,000.
Okey, dia dapati orang kata kurangnya seperti ni mungkin dia orang kata sebab ada ubat-ubatan yang beri kepada orang yang sakit mental, itu orang yang mengalami masalah mental ni, jadi diorang tak pergilah ke hospital mental tu. Okay, next. Dan destigmatization movement, iaitu sebagai tambahan kepada penggunaan ubat psikoterapi ini, terdapat batasan lain kemasukan ke hospital yang menyumbang kepada pergerakan destigmatization. Satu kajian yang terkenal mengatur penempatan 8 orang normal di 12 hospital yang berbeza di 5 negeri, dan tiada hospital yang mengiktiraf pesakit ini sebagai orang yang waras selepas kemasukan. Walaupun mereka mempamerkan tingkah laku yang normal, hospital mental itu sendiri nampaknya mengenakan jenis persekitaran khas yang mengubah makna tingkah laku. Ya, aktiviti dan tingkah laku rutin yang merupakan gejala gangguan mental. Ahli kaki tangan dan orang lain hanya boleh menganggap bahawa hanya orang yang terganggu secara mental datang ke tempat-tempat tersebut. Mana tingkah laku biasa dikira sebagai dalam persekitaran yang hanya mampu menafsirkan tingkah laku yang tidak teratur. Okay, next. Okay, community mental health program. Okay, Martin sini menyebut bahawa penggunaan populasi dalam hospital mental ini sebagai gerakan destigmatisasi tadi tu yang mencerminkan orang kata dari rawatan kesihatan mental dia penggunaan awal yang besar ke pusat kesihatan mental masyarakat. Okay, bergantian kemasukan ke hospital dengan perkhidmatan masyarakat menerima dorongan terbesar pada tahun 1960-an, iaitu Suruhanjaya bersama mengenal penyakit mental dan kesihatan 1961, Kennedy 1967. Okay, Suruhanjaya ini dia mengaji soalan-soalan dan mengesyorkan 2 prinsip untuk usaha rawatan masa depan, iaitu mengarahkan rawatan terutamanya untuk membantu orang yang mengalami gangguan mental ataupun menyatakan diri mereka dalam komuniti dan mengembalikan kebanyak pesakit di hospital mental kepada masyarakat secepat mungkin untuk mengelakkan kesan pengasingan kemasukan ke hospital. Okay, jadi komuniti tempatan harus mengekalkan tanggungjawab utama bagi orang yang mengalami gangguan mental mengikut idea-idea ini. Okay, Kongres kemudian memulakan program yang memberikan bantuan persekutuan untuk menubuhkan pusat kesihatan mental masyarakat dan membiayai peningkatan rawatan lain. Rancangan mental pusat ini yang terletak di komuniti pesakit sendiri untuk menekankan pencegahan dan juga rawatan. Okay, next. Okay, problem dalam destigmatization. Okay, penggunaan program kesihatan mental masyarakat tidak diteruskan tanpa kesulitan. Okay, kemudahan penjagaan alternatif boleh bertindak dengan cara yang sama dan menindas seperti hospital mental besar yang telah mereka gantikan. Tiada bukti menunjukkan bahawa pusat kesihatan mental komuniti memulihkan pesakit dengan lebih besar daripada hospital mental. Walaupun kemudahan tersebut berhasil untuk meningkatkan perkhidmatan pemulihan kepada orang yang memerlukannya, mereka sering menghasilkan akibat yang berbeza. Sebagai contoh, ada yang menggunakan semula pesakit mental ke institusi berasas ke komuniti seperti rumah jagaan dan ianya tidak mendapat manfaat terbetik yang jelas kepada pesakit tersebut. Okay, pesakit mental ini sepatutnya mereka mendapat hak dengan mengobatkan masyarakat untuk memutuskan siapa yang harus kekal dalam koloni itu. Oleh kerana pesakit mental meninggalkan hospital, mereka tidak semestinya mencapai pakar rawatan dalam masyarakat. Kadang-kadang mereka menjadi mangsa jalanan tidak lebih mementingkan kebajikan mereka daripada berjaga di hospital. Okay, peneliti mendakwa bahawa pergerakan destigmatisasi mengekalkan tanggungjawab langsung untuk sebagian besar masalah kehilangan tempat tinggal. Ada yang mendakwa penyokong kesihatan mental masyarakat memberi tumpuan kepada kumpulan pesakit yang agak mampu ataupun yang ada masalah sikit itu. Oleh kerana ubat terdiri pada sebagian besar rawatan gangguan mental kronik, hospital mental mahu menjadi salah satunya alternatif untuk menyediakan penjagaan yang mencukupi. Okay, next. Okay, untuk kita mengurangkan stigma terhadap orang yang sakit mental ni, dan orang ramai akan menganggap orang yang mempunyai gangguan mental dengan kecurigaan yang besar. Stereotip dominan mereka yang mengalami gangguan mental adalah bahawa mereka tidak dapat diramalkan dan berpotensi agak berbahaya. Bukti terbaik yang ada menunjukkan bahawa walaupun orang yang mengalami gangguan mental yang serius tidak begitu bahaya, tetapi mitos itu berterusan. Sebenarnya ini menyebabkan beberapa segmen penduduk bertindak balas secara negatif apabila berhadapan dengan situasi yang melibatkan orang yang mengalami gangguan mental. Reaksi ini boleh mengakibatkan diskriminasi pekerjaan dan perumahan atau dalam mengelakkan yang meningkatkan pengasingan sosial mereka dan
mengalami gangguan mental. Stigma juga membawa ramai orang dengan gangguan mental untuk mengelakkan rawatan untuk gangguan mereka. Hampir 23 daripada semua orang yang mengalami gangguan mental tidak mendapatkan rawatan. Dan sebahagian daripada sebabnya ialah stigma sosial yang memilih penyakit mental meletakkan penghalang untuk mendapatkan bantuan. Dan mungkin cara yang paling besar untuk mengurangkan stigma yang mengenai gangguan mental ni adalah mencari punca gangguan tersebut dan memohon rawatan yang sesuai. Dan sesetengah gangguan pada masa lalu telah ditakdirkan semula sebagai masalah perubatan dan oleh itu sesuai untuk campur tangan perubatan dan bukan yang tinggal laku. Setengah keadaan terutamanya neurosifilis dan pellagra menghasilkan kecelaruan di kalangan pesakit mereka sehingga jelas bahawa gangguan tersebut punya asas biologi pesakit dianggap sebagai gangguan mental. Sebaik saja punca gangguan itu jelaskan dalam perbuatan yang sedia dibawa untuk menanggung mereka, stigma yang mengenai mereka telah dikurangkan. Okay, next. Okay, sebagai sendirinya, kekaburan penghakiman awam mengenai tingkah laku dan keadaan yang membentuk gangguan mental ini menjadi peluang untuk penyakit mental mencerminkan toleransi masyarakat terhadap ekstremistik. Penyebab organik menghasilkan bilangan gangguan yang terhad mempunyai campur tangan perubatan atau kimia. Penyebab kimia atau genetik juga boleh menyumbang kepada gangguan fungsi skizofrenia. Walau bagaimanapun, gangguan fungsi lain tidak menunjukkan hubungan yang diketahui dengan sebab fizikal atau biologi. Akibatnya, mereka yang menderita gangguan mental ini akan mengalami stigma yang besar dalam bentuk pengesahan sosial ketidakpercayaan, prasangka dan kriminasi. Dan sepatutnya kita sebagai masyarakat perlulah terima dengan orang yang mengalami masalah mental ni, sebab kalau kita tak sokong mereka, jadi mereka akan menjadi lebih teruk lagi yang kita boleh mengakibatkan sehingga kematian. Yang kita lihat banyak orang yang sakit mental ni akan kata bunuh diri sebab kan diorang tak tahan dengan keadaan sekeliling yang memaksa mereka untuk berubah, untuk menjadi lebih baik, tapi mereka tak boleh. Jadi kita hanya perlu terima dan beri kasih sayang kepada mereka supaya diterima oleh masyarakat sekeliling. Okey, sekian sahaja daripada saya dan seterusnya kami akan pergi ke sesi soal jawab. Okey, untuk soalan pertama. Give the reason why secretaries remain dissatisfied with features of DSM. Saya nak jawab. Dengar tak? Okey, boleh. Okey, dengar. Dua sebab kenapa sekretaris ni dia tak satisfied dengan feature DSM. Sebab DSM ni ada recognize dua jenis depression. Satu major depression, lepas tu dystemic depression. Tapi dia punya depression tu dia susah nak, simptom depression tu dia susah nak identify. Lepas tu treatment untuk depression tu pun dia susah nak buat. Lepas tu kedua, dia tak provide knowledge yang boleh dipercayai pasal nature, penyebab, lepas tu cure of most mental disorder. Betul tak? Oh, betul Dana. Jawapan tu 100% tepat. Memang fokus betul lah. Nanti boleh claim dekat Aisyah lah hadiah tu. Okay, next question pula. Give one general theoretical perspective to examine mental disorder. Okay, ada siapa nak jawab? Boleh saya cuba? Okay, boleh. Siapa kita tak boleh? Behavioristic terms. Ya, betul. Okay, next question. What is schizophrenia? Okay, soalan ni siapa nak jawab untuk last sebagai penutup kita kelas ni? Saya mau jawab, bolehkah? Boleh. Yang ni dia macam penyakit halusinasi, iaitu imajinasi yang dia cipta sendiri. Contoh macam dia nampak bayangan yang orang lain tidak nampak. Betulkah? Ya betul Jana. Okey, yang boleh jawab soalan nanti claim hadiah dekat Aisyah. Lepas tu ada sekali free movie night sekali. Nanti jangan lupa claim kat Aisyah. Alright, boleh. Okey, terima kasih. Okay.